Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dapat banyak juga orang tanya-tanya pasal OPR ni kan, overnight policy rate ni. So ni petanda orang kata petanda aras untuk interest yang ditetapkan oleh Bank Negara lah. Ni bahasa mudah je lah nak bagi faham. So sebenarnya kena faham OPR ni pada saya lah untuk individu ni kan, saya lebih suka OPR ni kita faham dalam bentuk apa kesan dia kepada kita kan, secara terus. Kadang-kadang bila saya tengok ramai orang komen pasal lebih kepada kita panggil apa impact dia dengan government, dengan kerajaan, dengan negara, semua everything kan. Betul lah tu. Tapi saya lebih suka melihat dalam bentuk kita panggil apa kaitan yang directly impact kat kita. So sebagai pengguna ataupun sebagai orang yang memang tak lari daripada kewangan ni, sistem kewangan ni, jadi saya terpanggil untuk share kan, apa yang saya nampak dan apa yang saya buat dan apa yang saya plan kan, berkenaan dengan OPR ni. Sebab kebanyakannya orang adalah bila anda tak faham pasal OPR ni, anda lebih nampak yang negatif, anda nampak macam benda tu menyusahkan dan tak nampak peluang-peluang lain. Pada saya ada pro ada con, tapi lebih kepada bagaimana kita tingkatkan ilmu kewangan kita supaya kita lebih alert dengan apa yang berlaku sekeliling kita lah. Okay, so serba sedikit overview saya pasal OPR. Okay, seterusnya. So ini antara kaitan yang ketara lah sebenarnya pada saya. So ini pendapat saya. So OPR dan inflasi. Secara umumnya apa yang saya faham adalah OPR ni memang sangat-sangat berkait dengan inflasi lah. Maksudnya nanti saya akan share dalam slide akan datang, yang slide berikutnya, bagaimana OPR ni dia digunakan sebagai orang kata tools untuk menyekat ataupun membendung inflasi, tapi pada masa yang sama dia juga boleh meningkatkan inflasi. Jadi pada saya, macam saya suka bagaimana kita fokus kepada apa yang kita boleh kontrol berbanding benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Contoh barang-barang naik kan, barang-barang naik. Dan apakah sebenarnya punca-punca barang naik sebenarnya kan? Adakah sebabkan oleh hanya OPR ataupun benda-benda lain? Dan kalau tanya saya kalau berkaitan dengan inflasi ataupun harga barang ni lebih kepada demand and supply. Sebab kan dia punya petanda dia, dia punya hujah dia adalah, contoh kan, kita dah naikkan inflation, contoh macam OPR naik untuk kurangkan demand ataupun kurangkan orang nak membeli, tapi orang tetap membeli juga. Sebab pada saya inflation ni adalah lebih kepada bagaimana demand and supply tu berlaku. Maksudnya kalau kata benda simple je, straightforward je dan benda common sense. Kalau katakanlah ramai orang nak beli barang tu kan, jadi demand naik, jadi harga akan naik lah kan, regardless lah OPR tinggi ke rendah ke kan, duit ada banyak kat market ke ataupun duit orang tak ada duit ke, tapi kalau demand tu tinggi tetap harga akan naik. Contoh katalah barang tu, kita tengok barang tu memang ramai orang beli, contoh macam kita tengok macam kopi-kopi yang mahal ni kan, contoh macam Starbucks. Kenapa Starbucks tak turun harga kan? Walaupun patutnya OPR naik semua everything kan, orang tak ada duit nak belanja, tapi kenapa Starbucks masih lagi boleh naikkan harga tinggi dan orang tetap beli? Jadi pada saya itu adalah demand. Bila ada demand, orang tetap beli jual, harga orang beli juga kan. Macam rumah ada tempat-tempat yang memang makin lama makin mahal, pun ada orang beli juga. Jadi benda tu tak semestinya on OPR. And OPR is OPR lah. Tapi bagaimana kita sendiri sebagai individu nampak benda ni kan, fahamkan pasal demand dan supply dan bagaimana kita nak manage kedudukan kita lah. Okay, so saya ada ambil slide sikit daripada Bank Negara ni, saya jumpa dekat online. So dia kata slide ni kata change to the OPR will affect lending and saving rates. So maksudnya perubahan dari segi kadar polisi semalaman ni memang akan memberi kesan kepada pinjaman dan juga interest orang yang buat simpanan lah. Okay, dia kata the higher the OPR, the more expensive to borrow, dan sebaliknya. However, as the OPR increases, saving rate will go up, benefiting the depositors. Okay, saving dekat sini sebenarnya bukan saving account biasa tau. Lebih kepada fixed deposit. Fixed deposit nanti saya akan cerita kemudian lah. Fixed deposit akan beri impact. Kalau setakat saving biasa, interest rendah je. Okay,
So sebab fixed deposit ni ada syarat-syarat dia, you tak boleh keluar, lepas tu berapa minimum yang you kena simpan, berapa tempoh yang you tak boleh guna kan. Okay. So memang OPR akan efek OPR akan efek ni, OPR ni akan efek apa? Akan efek lending rate. So OPR akan efek lending rate ni. Dia akan efek lending rate. Maksudnya jumlah interest akan naik. Sebab tu kalau kita perasan, tiba-tiba bank bagi surat, loan kita bayaran bulanan meningkat, semua everything, okay. Dan apabila bayaran bulanan meningkat, dia punya orang-orang yang simpan duit ni pun akan dapat rate yang lebih tinggi daripada bank lah. Sebab secara ideal sebenarnya, secara kat belakang dia sebenarnya, bank hanya boleh bagi duit kalau ada orang simpan duit dekat dia orang. So ni kita panggil sistem franking, franking system lah. Maksudnya bank, katalah bank ada 10%, dia boleh bagi 10 kali ganda duit yang dia deposit tu. Contoh macam dia ada 100,000, dia boleh bagi kat orang 900,000. Maksudnya 9 kali ganda atau 90% daripada jumlah yang deposit tu dia boleh pinjamkan kat orang walaupun duit dia tak ada. Tu syarat franking machine, franking system. So anda boleh tengok dekat online lah apa maksud franking system tu. Kan? Sebab tu saya cakap, kalau macam saya faham sikit-sikit je bahagian yang benda-benda saya tak boleh control ni, tapi lebih kepada bagaimana kita nak manage apa yang kita boleh control. Okay, seterusnya, dia naikkan, dia akan efek lending rate dan dia akan juga efek saving rate. So siapa yang ada simpanan banyak dekat FD, dia akan impact lah. Siapa yang tak ada, tak ada kena-mengena lah. Sebab tu saya cakap, kita kena faham lah keadaan kita kat mana. Kita kadang-kadang bising pasal OPR naik lah semua everything kan. Tapi pada masa yang sama, orang yang banyak fixed deposit, dia suka OPR naik. Sebab interest rate tinggi, dia punya return on interest rate FD dia meningkat. Kan? Jadi kalau orang yang simpan FD banyak dalam bank, dia tak suka OPR turun. Dia terbalik pula dengan orang yang tak ada simpanan. Jadi dia bergantung kepada siapa kita lah sebenarnya. Okay? So kat mana kita nak duduk? So bila loan kan, lending rate ni demi interest naik, so dengan anggapan duit orang terpaksa bayar lebih dekat hutang, jadi duit tu kurang daripada tangan, so jadi kurang berbelanja. So dengan kurang berbelanja, dia expect kan, sistem tu expect untuk kurangkan demand. Tapi adakah itu berlaku? Itu persoalan saya. Adakah itu berlaku? Sebab kebanyakannya demand tetap ada, demand tetap naik kan. Supply kadang-kadang memang dia kurangkan untuk create more demand. Jadi bila supply kurang, demand naik, harga naik. Walaupun sebenarnya OPR naik. Jadi tugas kita adalah sebagai pengguna ni, bagaimana kita nak play around dengan sistem ni. Bagaimana kita nak play around dengan OPR naik ni kan, macam mana kita nak play around dengan duit yang kita ada. Okay? So ini fahamkan dulu. So bila OPR naik, apa kesan dia? Efek untuk buat loan tu lagi susah sebab interest tinggi, dan siapa-siapa yang ada loan tu, loan pun akan jadi tinggi juga dia punya bayaran bulanan. Tapi siapa-siapa yang ada saving pula dekat FD pun sama, dia punya rate akan naik, sudah akan dapat simpan dia punya pulangan lebih tinggi. Okey, seterusnya tengok okey. Dalam slide ni dia kata how does the overnight policy rate ataupun OPR affect inflation. Okey. So secara umumnya dia kata, bank negara seek to implement a monetary policy, example adjusted OPR that conducive to the sustainable growth of the Malaysian economy. So ini bahasa-bahasa ekonomi, bahasa-bahasa jaga-jaga intelektual ni sebenarnya kadang-kadang yang untuk orang yang orang kata marhain ni ataupun orang-orang biasa ni kadang susah nak faham. So memang dengan anggapan bahawa dia adjust OPR ni akan membantu untuk memastikan ekonomi itu bertumbuh dengan lebih sustain lah kan. Kalau tidak nanti inflation terlalu tinggi, sabar tak boleh kontrol, sumbang tinggi sangat, lagi haywire lah, lagi teruk. Okey, jadi dengan adjust OPR ni dengan harapan yang kata income dia kurang. Income kurang. Bila income kat tangan kurang berbelanja, jadi kuranglah dia punya demand. Tapi sebenarnya pada saya dia tak macam tu sangat. Sebab ada orang yang ada duit tetap berbelanja. Dan orang yang tak ada duit ni pula, dia terikut-ikut pula nak berbelanja. Jadi apa dia orang buat tu, yang kadang-kadang dia berhutang. Jadi bila terdapat hutang, dengan bank mungkin berhutang dengan nalung, pakai credit card. Sebab dia tak boleh kontrol dia punya, kita panggil, kemahuan dia untuk berbelanja ni. So inilah yang sebenarnya yang saya selalu sebut, bagaimana kita kontrol emosi kita kan, terhadap duit kita. Okay.
So ini yang pada saya kita kena master benda ni. Maksudnya kita kena jadi master of diri kita, bukan kita jadi hamba orang. Kita jadi hamba slave kepada sistem. Biar kita yang jadi master pada sistem. Sebab dengan cara kita jadi master pada sistem tu, kita boleh play around with the system. Ni yang kebanyakan orang yang tak tahu, dan kebanyakan orang yang pandai-pandai bahagian buat duit ni memang dia pandai buat sistem, dia adjust sistem ni. Dia play around with the system. Macam bagaimana? Sebab sistem ni manusia buat. Bila manusia buat, tetap ada loophole. So bagaimana kita nak duduk dekat tempat yang bukan kita jadi slave, tapi kita jadi master of the system. Okay? So seterusnya. Okay. Bagaimana inflation tu dikira? Ni bab inflation pula. So inflation tu dikira, kalau tengok kat sini lah. Sekejap saya gariskan. Tengok kat sini, inflation tu dikira dengan melihat kadar, kita panggil indeks pengguna, indeks harga pengguna, ataupun consumer price index. So kalau katakanlah harga naik, so dia harga naik berbanding dengan harga yang dulu, yang sebelumnya, so dia akan dekat situlah dia punya tahu berapa dia punya kadar inflasi tu. Dan dikata kat sini, this indirectly reflect the purchasing power, nampak ni, purchasing power. So bila harga dah naik, of course lah purchasing power akan kurang. Jadi duit kita gaji naik sikit, tapi harga barang mahal. Maksudnya kalau katakanlah secara mudah ni macam inilah. Maknanya kita ada duit yang sama, tapi kita tak boleh beli barang yang sama macam dulu. Maknanya itu inflation lah tu. Okey. So CPI ni Department of Statistics Malaysia yang compile, so dia akan dibagi Bank Negara untuk buat analisis dan buat monetary policy lah. Okay. So kat sini dia kata apa? Low and stable inflation is healthy for economy. Dia kata untuk pastikan pertumbuhan ekonomi itu bagus ataupun keadaan ekonomi sebuah negara itu bagus, negara ataupun pihak berkuasa, contoh regulator macam Bank Negara ni, kena pastikan low and stable inflation. Maksudnya inflation akan ada tapi tak naik tinggi sangat. So mungkin maintain dekat 3.5 hingga 4% kan. Tak adalah sampai macam 7-8% kan. Macam dekat US ada lebih daripada 8%, 8%, 9%. Kalau macam ada dekat Turki saya tengok kan, lebih daripada 50% harga dia. Contoh maknanya tahun lepas harga dia RM1 kan, harga tahun ni harga dia RM1.5. Maknanya naik 50% harga dia. So inflation. So tak bagus lah sebenarnya. Dia untuk ekonomi tak bagus. So detail benda tu you boleh cari kat internet lah. Tapi pada saya, macam saya cakap awal-awal tadi, bagaimana kita ni sebagai pengguna apa yang memberi impact pada kita. Ni yang saya nak terangkan ni. Okey. So seterusnya tengok Okey. So ni expectation Bank Negara bila buat kita panggil naikkan OPR. Ni. Bila OPR increase, apa yang berlaku? Sebab dia kata signal that BMM won't let inflation get out of control dengan naikkan OPR. Maksudnya salah satu sebab Bank Negara naikkan OPR ni sebenarnya bukan masalah bank nak untung je. Salah satu sebab adalah, of course bank akan untung lebih sebab interest lebih. Tapi bila untung lebih, interest lebih, government pun akan dapat kita panggil cukai yang lebih. So cukai tu pula dia akan bagi kepada rakyat, provided government tu buat benda yang betul lah, bukan dia sakau duit lah. Okay? So petanda-petanda kan Bank Negara tak nak control inflation adalah dengan naikkan OPR. So bila naikkan OPR, apa kesan dia? Pertama sekali, borrowing become more expensive, but deposit rates increase. So maksudnya orang nak meminjam tu susah, orang yang ada duit, dah ada pinjaman akan naik harga, bayaran akan lebih, jadi duit kurang. Kan? Bila duit kurang, orang akan kurang berbelanja. Orang akan kurang belanja, dan dengan orang kurang belanja tu, dia expect sistem tu expect reducing excess demand pressures. Maksudnya mengurangkan tekanan demand barang tu. Tapi hakikat di sebenarnya, kalau siapa-siapa yang tengok dekat market sekarang ni, adakah benar demand kurang? Adakah benar demand kurang? Jadi bila demand kurang, dia kata decrease price pressure over time. Maksudnya dengan demand kurang, dia akan mengurangkan harga pada masa akan datang secara dalam tempoh masa tertentu lah kan. Jadi persoalannya adalah, adakah benar benda ni berlaku? Demand kurang,
Memang betul ini akan kurang, ni betul. Tapi ini adakah benar atau betul ni? Adakah benar atau tak betul? Adakah benar atau salah? Reducing excess demand ni. Kedua, adakah betul kan bila demand kurang, harga pun kurang. Secara teori memang betul lah. Harga kurang dengan demandnya kurang. Tapi sekarang ni ada orang kadang-kadang yang main harga ni. Kan? Contoh-contoh yang biasa dengar pasal kartel lah semua everything kan. Sebagai contoh apa yang saya directly involved dan saya tahu secara detail kan. Taklah detail sangat tapi saya tahu macam mana dia punya pergerakan harga tu. Contoh barang-barang mentah, sayur semua everything kan. So, bila kita lihat petani tak boleh jual mahal sebab orang tengah kata melambak barang-barang oversupply. So, bila oversupply, petani yang menghasilkan barang-barang primer ni, dia tak boleh nak jual sebab mungkin dia tak ada transport, dia tak ada market yang siapa nak beli. Jadi nak tak nak dia jual kat orang tengah. Kan? Jadi dia jual kat orang tengah. Bila jual kat orang tengah, kan? Dan orang tengah pula main harga, dia kata, okey, sekarang demand banyak. Supply banyak. Supply dah banyak, demand kurang. Simple je. Supply banyak, demand akan kurang. Demand kurang. So, bila supply banyak, demand kurang, harga akan turun. Kan? Itu dia punya teori ekonomi ni lah. Tapi, pada masa yang sama, orang tengah ni pula pergi pasar. Pergi pasar dijual pada penjual. Pekedai-pekedai, kan? Pemborong-pemborong ke kan. So, dia cakap pula, dekat orang yang menjual dekat customer ni, dia kata, oi, barang kurang. Kan, petani tak nak ni, petani sekarang musim teruk, musim panas lah, macam-macam lah. Bila musim panas, barang rosak. Bila musim hujan, macam-macam alasan menyebabkan pada peringkat untuk supply kepada customer ni, ataupun end user ni, supply pula drop. Bila supply drop, demand naik. Kan? Demand naik, tahulah kat Malaysia ni, berapa banyak kita panggil occasion, special occasion, festive season. Raya puasa, raya haji. Kan? Kejap tu kejap ni. So kalau macam raya puasa ni sebulan orang raya kan. So bila sebulan orang raya ni adalah dia punya demand on nak masak-masak, nak buat jamuan tu jamuan ni kan. So tu satu hal kan. Lepas tu kalau bulan puasa tahun ni pula kan, kalau saya tengok bagaimana orang beraya sakan lah, memang saya nampak kan, dengan mercun ni, dengan baju raya, dengan persiapan raya semua gila-gila. Why? Because sebelum tu, selepas COVID tahun 2022 dia baru test, baru lepas daripada COVID tu dia okey lagi, walaupun belah dendam. 2001 dengan 2020 memang tak raya lah, raya kat rumah. Masa tu duit banyak, duit simpan. Okey. Sebab tu saya nanti saya akan kaitkan dengan OPR masa PKP berapa, selepas PKP berapa, sebelum PKP berapa, sebelum PKP, semasa PKP dan selepas PKP berapa, dan berapa expectation akan datang supaya anda faham dan dia punya game ni lah. Okey. So now so dah faham pasal supply and demand. Jadi bila supply ni kurang, demand naik pula dekat end user, so harga tetap naik. Harga tetap tinggi. Jadi, orang dah tak ada duit. Ni orang dah tak ada duit ni. Because OPR naik. Orang tak ada duit. Kan? Lepas tu, supply pula berkurang because orang tengah main harga. Kan? Lepas tu, demand pula makin tinggi sebab orang tetap nak barang tu. Jadi, kat mana kita sebenarnya sebagai pengguna ni yang nak adjust benda ni? Itu yang kita jadi tersepit. Jadi, pada saya pula, saya nampak banyak je peluang sebenarnya. Bagaimana pertama kita tingkatkan ilmu kewangan. Okay, so untuk kali ni saya tak share bagaimana kita nak overcome benda ni. Saya nak fahamkan dulu OPR secara umum untuk end user ni. Lepas tu OPR apa impact dia, kesan dia, dan bagaimana kita nak handle untuk permulaan. Bagi faham dulu. Okay, so kat sini saya ada statistik OPR daripada tahun 2004 kita tengok. 2004 sampai 2022 lah. So dengan cerita bulan 7 ni naik sikit lagi. Sekarang dah 3.25. Dah 3.25 sekarang. Dia nak naik lagi kan, jadi 3.5, dan saya assume mungkin boleh pergi ke 3.75 lah. Okay. So sekarang ni dia naik 3.5%. Sebenarnya kalau kita tengok 3.5% ni adalah OPR masa tahun 2005-2006. Maknanya berapa tahun lepas? 15 tahun lepas, 16 tahun lepas. Okay, lepas tu masa ni ekonomi drop. Saya ingat 2008, 2009 kan, ekonomi drop pada masa ni. Lepas tu okey sikit, ekonomi okey sikit. Lepas tu yang ni COVID. Masa ni COVID 2020. 18 ingat lagi. 1893, 2020 adalah COVID-19. So COVID-19, orang tak ada kerja, semua everything.
Orang tak ada duit, semua everything. Jadi orang kurang berbelanja. Bila orang kurang berbelanja, ekonomi jadi sangkut lah. Bila ekonomi sangkut, government kurangkan OPR. Jadi ada duit lebih. Bila ada duit lebih, orang berbelanja, demand akan naik, ekonomi akan naik. So sekarang ni lepas COVID 2021-2022, OPR akan naik balik. Sebab apa? Masa ni dah kerja banyak, peluang kerja banyak, semua everything kan. So sebab tu kena faham. Dan kat sini lah sebenarnya bila orang tak faham, dia akan marah ni. Wah, OPR naik lah, bank naik. Dia tak perasan sebenarnya masa sebelum PKP ni, masa ni lah dia bayar bank okey je masa bayar macam ni. Tapi masa drop ni dia tak perasan duit lebih. Bila duit lebih dia akan berbelanja lah. So kat sini lah sebenarnya sebagai kita sebagai pengguna patut kena faham game dia. Okey. Saya bagi sikit idea je. So saya nak tanya anda semua lah. Okey, masa dekat sini kan, masa dekat ruangan ni, orang semua ambil moratorium lah, semua everything kan. Adakah anda gunakan duit tu betul-betul untuk cari peluang untuk generate another income, ataupun gunakan duit tu untuk bayar hutang, ataupun gunakan itu hanya untuk survive saja? So sebab banyak tau, kalau katakanlah bayar kereta 6 bulan tak payah bayar, rumah 6 bulan tak payah bayar. So kat situ sebenarnya sepatutnya you bukan hanya guna untuk bayar hutang ke ataupun untuk survival, tapi lebih kena allocate sikit, at least 20% to 30% untuk generate another income. You create another income. Another income. Macam-macam lah, dengan modalkan bisnes lah, macam-macam kan. So kat situ lah sebenarnya kita boleh mampu untuk adjust sikit. Bila kita ada source of income yang lain kan, ada income yang lain, so kat sini lah sebenarnya income ni lah sebenarnya, extra income ni lah sebenarnya kita boleh gunakan untuk cover kita punya expenses sekarang ni yang lebih-lebih sekarang ni. Tapi kalau ramai orang yang tak buat dulu, sekarang ni masih sangkut, dia akan sangkut lagi. Tapi kalau orang yang dia fikir benda ni daripada awal, so sekarang ni dia punya, kalau katalah dividen, ESB dia ada dividen. Kalau katalah dia ada investment rumah, dia boleh beli invest rumah. Kalau katalah sekarang ni orang sibuk bercuti, sekarang ni siapa bisnes homestay pun boleh buat duit. So macam-macam lah sebenarnya. Dan orang yang jadi, saya tengok dekat TikTok pun banyak orang buat affiliate and everything pun buat duit. So bagaimana kita fikirkan untuk cover kita punya cost, expenses, daripada kita sibuk asyik nak marah-marah, nak fikir negatif pasal OPR naik, bayar duit lebih, tapi kita tak buat apa-apa. So itu saja, mungkin panjang sikit video ni. Secara umumnya bahasa kita panggil summary dia adalah kita kena ada ilmu berkenaan kewangan ni supaya kita tidak jadi mangsa ataupun hamba kepada sistem kewangan tu. Kita kena jadi ada ilmu, kita boleh jadi master. Kalau bukan master sekalipun, sekurang-kurangnya kita tidak jadi hamba kepada sistem kewangan. Kita boleh orang kata ride the wave lah, ride the train, ride the wave lah, macam tak kisahlah apa-apa you panggil. Tak ada tertekan sangat dengan kewangan ni. Kalau selagi anda tak faham kewangan, kebanyakannya memang orang-orang yang tak faham kewangan ni, dia akan jadi mangsa, jadi hamba lah. Okey, itu saja. Dan kalau katakanlah anda rasa video ni bagus, mungkin simple je presentation saya ni, anda boleh kongsikan kepada orang ramai lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.